Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua berada dalam keadaan sihat sejahtera ya. Okey, baik. Untuk subjek pendidikan Islam tahun 3 minggu yang kelima. Kelima. Okey, tajuk untuk minggu yang kelima ini adalah tajuk mengenai topik ibadah. Okey, tajuk dalam bab ibadah ni adalah mengenai bersuci daripada hadas. Apa itu bersuci? Bersuci maksudnya bersih. Bersuci maksudnya kita membersihkan diri kita daripada hadas. Okey, nanti kita tengok dengan lebih detail ya. Okey, baik. Hadas. Apa itu hadas? Saya terang sikit-sikit ya. Okey, hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Kekotoran, tahu apa itu kekotoran? Kekotoran maksudnya benda-benda yang kotor ataupun kita panggil dia sebagai najis. Najis adalah sesuatu yang kotor dan mengotorkan. Jadi kita nak membuang kekotoran itu. Okey, kekotoran maknawi. Apa itu kekotoran maknawi? Maknawi bermaksud kekotoran dari segi dalaman. Okey, kita nak bersihkan diri kita secara dalaman, secara keseluruhannya. Okey, baik. Itu maksud kekotoran maknawi pada diri seseorang. Diri seseorang maksudnya seseorang individu. Bila dia berhadas dalam badan dia ataupun pada badan dia terdapat kekotoran, maka kita kena bersihkan. Okay. Apabila ada kekotoran pada diri kita, maka dengan kekotoran itu ia akan menghalang kita daripada melakukan sesuatu ibadah. Okay. Yang menghalang sahnya sesuatu ibadah. Ibadah macam apa? Ibadah macam solat, puasa dan sebagainya. Ibadah yang berbentuk fardu ain. Bila ada kekotoran pada diri kita, maka dengan itu kita tak boleh nak beribadah. Tak sah ibadah kita disebabkan pada diri kita terdapat kekotoran. Jadi dalam Islam disyaratkan untuk kita bersuci terlebih dahulu. Bila kita dah bersuci, barulah kita boleh untuk melakukan ibadah. Dan barulah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik. Islam sangat indah ya. Dia nak kita berada dalam keadaan suci dan bersih. Sebab apa? Sebab kekotoran itu boleh membawa kepada pelbagai jenis penyakit. Sebab itulah Islam sangat menggalakkan kita umat Islam untuk bersuci. Nampak indahnya Islam. Semua orang dekat dunia ni suka bersuci, suka bersih. Betul tak? Tak ada siapa yang suka kotor. Okey, baik, kita tengok seterusnya. Hari ini sikit dulu ya. Kita belajar secara ringkas dulu. Okey, contoh-contoh berhadas. Ini antara contoh-contoh dia. Apabila kita berhadas, hadas bermaksud kita mempunyai kekotoran, maka dengan itu kita wajib untuk bersuci. Bila kita mempunyai kekotoran tersebut, maka kita wajib untuk bersuci, membersihkan diri kita daripada kekotoran tersebut. Okey, antara contoh-contoh hadas dia. Ini saya bagi tahu secara terus ya. Nanti akan datang kita akan belajar dengan lebih detail ya. Okey, baik. Antara dia adalah keluar mani, haid, nifas, bersetubuh, mati dan juga wiladah. Ini antara kekotoran dia. Bila kita mengalami kekotoran tersebut, maka dengan itu kita wajib untuk bersuci. Kita kena bersihkan diri kita daripada kekotoran tersebut. Kalau tak, nanti ibadah kita tak sah. Kita tak boleh nak buat ibadah. Okey, baik, jelas ya. Okey. Antara ibadah yang tak boleh dilakukan, kita berhadas, kita mempunyai kekotoran pada badan kita, betul tak? Jadi kalau kita tak bersihkan, kita tak boleh buat ibadah. Ini antara ibadah dia. Ibadah yang kita tak boleh nak buat. Yang pertama solat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran. Apa itu solat? Solat macam biasalah, solat yang kita lakukan
pada setiap hari. Solat ada berapa? Ada 5 waktu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan juga Subuh. Bila kita mempunyai hadas, mempunyai kekotoran pada diri kita, kita tak boleh nak melakukan solat. Kalau nak buat juga boleh, tak ada masalah, buat. Tapi solat kita tak sah dan tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita tak buat syarat dia. Apa syarat dia? Syarat dia adalah bersuci. Okey, jelas ya. Okey, yang kedua adalah tawaf. Tawaf, apa itu tawaf? Tawaf bermaksud mengelilingi Kaabah. Tawaf ni kita tak lakukannya pada waktu sekarang. Tawaf ni dilakukan apabila kita pergi menunaikan haji. Buat masa sekarang ni tak ada kaitan lah. Tapi bila kita pergi menunaikan haji, kita ada buat tawaf. Bila kita mempunyai hadas, tawaf kita tak boleh buat selagi mana kita belum bersuci. Okey, yang ketiga adalah menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran. Bukan menyentuh Al-Quran ni bukan setakat berhadas je kita tak boleh pegang. Ada lagi satu, apa dia? Bila kita tak ada wuduk pun kita tak boleh pegang, sebab apa? Al-Quran itu suci. Jadi kita kena berwuduk dulu baru kita boleh pegang. Okay? Kita jangan pegang selagi mana kita tak ada wuduk, kecuali tafsir. Kalau tafsir tak ada masalah. Tapi kalau dalam bab hadas, seeloknya kita bersuci dulu ya. Bersuci, berwuduk baru pegang Al-Quran. Okey, baik, setakat itu saja tajuk kita untuk minggu ni. Saya harap semua faham. Akan datang insya-Allah kita akan belajar dengan lebih detail. Okey, sekian saja untuk minggu ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.